Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita untuk kita sambung pesan kita daripada fiqhul muamalah, fiqh muamalat, di mana pada sesi yang lalu kita dah masuk tentang kategori harta yang penting sekali. Itulah harta yang halal dan harta yang haram, ya. Dari sudut perolehannya, bukan dari sudut zatnya, ya. Maksudnya bagaimanakah cara kita mendapatkan dua jenis harta itu, ya. Pertama halal, kedua yang tidak halal, of course lah yang haram, ya. Kerana antara tujuan kita belajar muamalat ialah supaya kita tidak terlibat dengan harta-harta yang haram, yang dilarang, dan kita hendaklah hanya melibatkan diri dalam harta-harta yang halal sahaja dari sudut perolehan dan pemilikannya, ya. Baik. Dan kuliah yang lalu kita dah masuk slot yang pertama lah untuk harta halal ini. Itulah gaji dan upah, ya. Satu kuliah, ya. Dan pada malam ini kita nak masuk pula tajuk yang kedua dalam slot harta halal. Itulah harta-harta yang diperolehi menerusi hadiah, sedekah dan hibah, ya. Slot 19, ya. Ada 8 poin di situ yang saya notakan. Pertama ialah sedekah ialah pemberian semata-mata mendapatkan pahala dan balasan akhirat. Ia amat digalakkan di sisi syarak, ya. Baik. Kenapa saya buat hadiah, sedekah dan hibah? Kerana ketiga-tiga ini dalam muamalat merujuk kepada pemberian. Of course lah, ia adalah pemberian semasa hidup dan secara sukarela. Kerana harta ni tuan-tuan, dia ada dua kategori lah, ataupun dua skop utama. Pertama ialah pemberian semasa hidup, which is pemberian semasa hidup ni semua adalah tatawwu', tabarru', yakni sukarela, volunteer. Memang kita nak bagi. Tidak ada pemberian yang wajib, melainkan zakat sahaja. Cuma zakat ni kita tak bincang dalam muamalat lah. Zakat ada fiqh lain, fiqh zakat, ya, dalam ibadat. Dalam muamalat tak masuk zakat. Tapi mungkinlah kita ada sekali-sekala sentuh mengenainya. Tapi in spesifik secara khusus zakat tak ada dalam muamalat. Kita tak bincang lah. Tidak ada bab zakat dalam fiqh muamalat, ya. Itu memang kita kena bagi secara wajib lah zakat ni, ya. Hak ni yang sukarela, memang kita nak bagilah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga di situ, hadiah, sedekah, hibah. Tiga-tiga ni tuan-tuan dia dalam konteks pemberian semasa hidup dan secara sukarela yang melibatkan harta lah. Yang mana tiga perkataan ni very familiar dalam muamalat. Walaupun dalam syara', of course lah dalam nas Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW ada lagi perkataan-perkataan yang lain selain daripada hadiah, sedekah dan hibah. Seperti infak. Infak banyak juga, ya tak? Masalul ladzina yunfiquna fi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, ya. Surah apa tu? Al-Baqarah 261, ya.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Infak mana berilah, sedekah, ya, wakaf, ya. Dan termasuk juga sebenarnya pemberian-pemberian yang lain seperti hadiah, hibah dan seumpama. Ya. Maksud dia tuan-tuan tengoklah apa maksud dia. Allah Ta'ala kata bila kita beri kerana Allah, of course lah pada jalan Allah, Allah Ta'ala gandakan. Ya. Seumpama sebiji benih. Ya. Daripada sebiji benih itu tumbuh berapa pokok? 7 pokok. Dan setiap 7 pokok tu pula ada 100 dahan. Ya. Betul tak? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasal habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji benih tumbuh 7 dahan. Dan setiap dahan tu pula ada 100 biji yang lain. Mana kita bagi satu, Allah Ta'ala gandakan sampai 700. Dan 1 kali 7 kali pula 100. 700. Ya, tuan-tuan bagi RM1 macam tuan-tuan bagi 700. Tuan-tuan bagi 1000 macam tuan-tuan bagi 700,000. Senang nak faham macam itulah. Dan Allah Ta'ala kata wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala boleh bagi lebih lagi. Dan Allah Ta'ala itu maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Situ sebut infak. Infak pun dalam konteks hadiah, sedekah dan hibah juga sebenarnya. Ya. Cuma ia lebih khusus kepada kita beri itu fisabilillah, seperti kita wakafkan, ya. Sahabat bila dengar ayat-ayat wakaf seumpama ini, sahabat bila dengar ayat-ayat infak seumpama ini, ada yang bagi kebun, ya. Ada yang bagi haiwan. Khalid bin Walid bagi baju besi pada Rasulullah, ya. Tapi ia tertanduk atau termasuk dalam konteks pemberian, ya. Kita infak. Infak pun merujuk kepada pemberian jugalah secara sukarela, semata-mata nak mendapatkan balasan daripada Allah. Cuma dalam muamalat dia tak guna infak, dia guna 3 perkataan ni. Kerana 3 ni dia signifikan, ya. Perkataan lain yang digunakan umpama al-atiyah. Al-atiyah, atiyah ni makna pemberian juga secara sukarela, semata-mata nak mendapat balasan Allah, ya. Macam nafkah tadi kan, kita infak pada jalan Allah. Hatta tuan-tuan bagi ke anak isteri disebut infak juga. Umpama hadir dalam Sahih Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqas, Nabi kata innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi fam imra'ati. Setiap apa yang kamu infakkan, kamu akan diberi pahala oleh Allah, termasuk apa yang kamu beri pada mulut isterimu. Kita bagi nafkah ke anak bini tu infak juga. Jangan ingat infak ni hanya untuk masjid, untuk surau, ya. Kita bagi nafkah tu infak juga, kerana perkataan infak ni ialah pemberian kita bagi kepada seseorang, ya. Cuma nafkah tu wajib lah. Itu dalam munakahat. Dalam ibadat, zakat, harta yang wajib. Dalam munakahat, harta yang wajib ialah nafkah. Tapi tak bincang dalam muamalat. Sebenarnya kita tak bincang zakat lah. Zakat tak ada dalam muamalat ni. Nafkah pun kita belajar dalam munakahat, kita tak belajar dalam muamalat. Lepas tu saya tak sebut perkataan itu. Yang saya sebut hak 3 ni, pasal dia ada dalam muamalat. Baik. Pemberian ni tuan-tuan, dia ada 2 skop lah, ya. Pertama, pemberian semasa hidup secara sukarela. Inilah hadiah, sedekah, hibah, ya. Dalam muamalat kita guna perkataan ni. Satu lagi, pemberian selepas kita mati. Pemberian selepas kita mati ni ada yang tidak wajib, sukarela, seperti wasiat, dan ada yang wajib. Pokok mana pun kena bagi juga. Itulah faraid. Jadi pemberian harta kita pada orang lain dia ada 2 skop. Pertama, ketika kita hidup, inilah hadiah, sedekah dan hibah. Yang kedua, setelah kita mati, itulah wasiat dan faraid. Masa kita hidup ni, hadiah, sedekah, hibah itu sukarela. Selepas kita mati, wasiat, sukarela, tak wajib, tapi faraid dia jadi wajib. Faraid ni pemberian juga sebenarnya, cuma pemberian kepada waris-waris, dan dia wajib. Dia tak macam hadiah, sedekah, hibah, wasiat bagai. Kita boleh beri kepada sesiapa sahaja, cuma wasiat saja tak boleh beri pada waris.
Kerana wasiat ni dia berkuat kuasa setelah kita mati. Dan bila kita mati, faraid mendahului. Bukan faraid mendahului, maksudnya selepas kita mati dia sunatkan. Wasiat ni lepas kita mati, kita selesai hutang, kita bagi wasiat, lepas tu faraid. Tapi dia tertakluk kepada pemberian juga, ya. Untuk wasiat ada lepas ni. Saya komen buat wasiat lepas ni lah. Begitu juga dengan faraid pun ada. Ya. Malam ni nak cerita tentang hadiah, sedekah dan hibah. Ala kulli hal, hadiah, sedekah dan hibah ni tuan-tuan adalah pemberian semasa hidup daripada harta kita kepada orang lain secara sukarela, tak wajib. Ya, tapi dia mesti masa hidup, kita bagi. Dan ketiga-tiga ni tuan-tuan dia melibatkan pemberian. Hadiah baik, sedekah baik, hibah baik. Dan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi digunakan oleh para ulama, kebiasaannya ayat-ayat yang sama lah. Kerana ia merujuk kepada pemberian yang kita beri semasa kita hidup secara sukarela. Cuma ulama dia membeza-bezakan. Sedekah ni ialah pemberian kita semata-mata untuk mendapatkan pahala dan balasan di akhirat, dan kita beri kepada fakir miskin atau orang yang berhajat. Kalau kita bagi pada orang fakir miskin, kita bagi pada orang yang memerlukan, itu dia panggil sedekah. Ya. Adapun hadiah ialah pemberian di atas dasar kasih sayang, penghormatan dan silaturahim. Pemberian belaka tu. Tapi ulama dia beza-bezakan. Hadiah ni katanya bila kita bagi di atas dasar kasih sayang. Ya. Penghormatan atas seumpamanya. Kita bagi kat kawan kita, ya. Kita bagi dekat jiran kita. Dan kedua-dua ini, sedekah baik, hadiah baik. Kebiasaannya dia melibatkan pemberian harta yang kecil-kecil. Biasa-biasa lah. Bagi pen sebatang, ya, bagi duit RM10. Macam tu lah cerita tu. Ya. Tapi ada dia yang bagi banyak. Tapi kebiasaannya. Ya tak? Ha? Baik. Ini saya sebut. Hadiah ni melibatkan kaum kerabat, sahabat handai dan jiran tetangga. Itu hadiah. Dan hibah pula ialah pemberian untuk memanfaatkan penerima, dan biasanya ia melibatkan harta yang besar-besar. Dan kebiasaan juga ia diberi kepada ahli keluarga yang terdekat dan sanak saudara yang kita kenal lah. Mana kita bagi kat anak kita, kita bagi kat isteri kita, itu dia panggil hibah. Dan of course lah ia melibatkan harta yang besar-besar lah. Bagi rumah umpamanya. Ya tak? Mana ada orang bagi rumah kepada sahabat dia? Tak ada. Biasa dia bagi kat isteri dia. Ya tak? Bagi kereta umpamanya. Ada orang bagi kereta dekat jiran dia, tak? Dia bagi kat anak dia. Jadi bezalah di situ antara hadiah. Jadi bezalah di situ antara sedekah, hadiah dan hibah, ya. Baik, Nabi SAW bersabda, bersedekah itu tidak mengurangkan pahala. Inilah konteks sedekah, ma naqasat sadaqatu mimman. Ya. Bila kita sedekah, ia tidak mengurangkan harta kita sama sekali. Salah tu, bukan tidak mengurangkan pahala, tidak mengurangkan harta, ya. Kalau ada pen potong lah. Bersedekah itu tidak mengurangkan harta, bukan pahala. Typing error. Ha? Hadis Tirmizi nombor 2325. Sedekah ni secara khusus kepada fakir miskin atau orang yang berhajat lah. Hatta kalau kita beri kepada sahabat handai pun dia panggil sedekah juga. Dia tiga ni dia lebih kurang aja. Hadiah, sedekah, hibah dia menggunakan pakai ayat yang sama dan hadis Nabi yang sama. Hadis ni memang Nabi sebut sedekah, tapi dia juga boleh digunakan pakai untuk konteks hadiah dan hibah. Tuan-tuan bila bagi hadiah kat orang, sama juga. Dia tidak mengurangkan harta tuan-tuan. Malah ada kebaikan yang banyak di situ. Ya. Sebab tu kita pun kena bagi juga hadiah-hadiah tertentu kepada orang-orang tertentu. Ya. Sama ada orang yang dekat dengan kita atau orang yang berjauhan. Ya. Baik. Nabi SAW bersabda, saling memberi hadiahlah antara kamu, nescaya kamu akan berkasih sayang. Ini hadis Al-Baihaqi yang banyak dinukilkan oleh para ulama dalam bab ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Arabnya berbunyi, kata Nabi, tahadu tahabu. Ya. Kamu sering beri hadiah sesama kamu,
kamu akan saling suka menyuka, sayang menyayang dan cinta mencintai sesama kamu. Itu kepentingan memberi hadiah lah, ya. Nah, ada banyak lagi lah hadiah-hadiah yang lain, ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Bila mati seorang anak Adam itu terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Salah satu ialah Nabi kata sadaqatun jariyatun, sedekah. Tapi yang jariah maksudnya wakaf lah, ya. Sedekah jariah ni merujuk pada wakaf. Nampak? Ada sahabat Nabi SAW, Nasab Bukhari Muslim, Nabi Abu Zar, ya. Nabi berkata kepadanya, ala kulli muslim sadaqah. Setiap seorang muslim itu mesti memberi sedekah, memberi hadiah, memberi hibah. Mana bagi pada orang lah sedikit daripada harta kamu, jangan kedekut sangat. Maka sahabat berkata padanya, ya Rasulullah, illam yajid, wahai Nabi, kalau dia tidak ada harta bagaimana? Ada juga orang tak ada harta, dan sebahagianlah sahabat Nabi depa ni orang yang miskin lah, ya. Maka Nabi berkata, yu'in zal hajatil malhuf, kalau kau tak ada harta untuk diberi pada orang lain, kamu manfaatkanlah dirimu untuk membantu mereka. Kita bagi tenaga kita, sedekah juga tu, sedekah tenaga lah. Ya tak? Ya. Orang buat apa-apa aktiviti, join, ya. Saya dulu masa duduk Pasar Empat tuan, 11 tahun. Ya. Masa tu saya fungsi surau Pasar Empat tu kan. Saya aktif gotong royong apa semua. Setelah saya berpindah daripada situ pergi ke Bandar Baru Singapura, saya banyak duduk di belakang lah. Malah nak ke depan, nanti kau orang lantik pula. Nanti itulah, nanti inilah. Ya tak? Kita ni pula sibuk. Jadi saya ikut untuk je lah. Dan saya beberapa tahun ni duduk di Bandar Baru, memang saya tak apa join sangat lah jemaah. Di dua-dua surau Islah baik, surau Ikhwan baik. Tapi saya mengajar juga Ikhwan tu jemaah malam. Tapi tidak seperti dulu lah. Tak apalah kan, tengoklah keadaannya macam mana. Tapi kita bantu orang lah kalau kita tidak ada harta, untuk kita menafaatkan orang lain, ya. Ayat Quran banyak tuan-tuan yang menjurus kepada baik sedekah, baik hadiah, baik hibah, dengan perkataan yang Allah Ta'ala guna seperti infak, ya, seperti sedekah, bahkan banyak tuan-tuan boleh lihat. Hatta dalam Al-Baqarah saja ada banyak ayat tentang infak, tentang sedekah dan hal-hal seumpama ini, ya. Dan dalam setengah-setengah keadaan Allah Ta'ala umpamakan bila kita beri harta kita pada orang lain dengan tadilah sedekah baik, hadiah baik, wakaf baik, wasiat baik, hak jenis bagi sukarela ni lah, ya. Semata-mata mendapat pahala daripada Allah. Ia seumpama kita memberi hutang pada Allah. Allah Ta'ala akan bayar esok hari. Kalau Allah Ta'ala tak bayar kat dunia pun, Allah Ta'ala akan bayar di akhirat, ya. Surah Al-Baqarah ayat 245, ayat penting juga, di mana Allah Ta'ala kata, madzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Siapakah yang nak memberi hutang kepada Allah, Allah Ta'ala nak gandakan, ya. Jadi banyak lagi lah ayat yang lain, ya. Kita kena bagilah sedikit harta kita kepada orang lain, ya. Baik. Dan tuan-tuan, dalam muamalat sebenarnya, dibandingkan dengan hadiah dan sedekah dan hibah lah yang paling banyak dibahaskan oleh mereka, dan ada bab yang khas yang disebut sebagai babul hibah, di mana ada ruku-rukunya, syarat-syaratnya yang tersendiri berbanding dengan sedekah dan hibah. Berbanding dengan sedekah dan hadiah. Sedekah ni dia simple saja, awak bagi, that's it. Hadiah pun sama juga, awak bagi, that's it. Tapi hibah ni dia agak kompleks, di mana ada ruku-rukunya yang tertentu, ada syarat-syaratnya yang tertentu, yang akan kita belajar juga after this. Cuma ini saya bagi tahu secara ringkas saja, ya. Baik. Dan hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat dalam konteks kewangan semasa, hibah memainkan peranan yang amat penting sekali. Tuan-tuan ada tabung haji, ada hibah. Kalau tuan-tuan tak buat hibah tabung haji tuan-tuan, harta tu akan jadi faraid. Okey je. Tapi kalau tuan-tuan nak buat hibah pun boleh. Pergi tabung haji, minta borang hibah isi.
Dan tuan-tuan boleh hibahkan kepada sesiapa sahaja yang tuan-tuan mahu. Tuan-tuan ada ASMB, ya. Tuan-tuan tak buat apa-apa, at the end bila tuan-tuan meninggal, harta tu jadi harta faraid. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan nak beri kepada orang tertentu, ada hibah di situ. Bagi kat siap mana-mana cawangan, ya, minta borang isi untuk hibah. Ya. Hatta kalau tuan-tuan ambil insurans ataupun takaful, Islami lah ya. Ya. Obviously tuan-tuan ambil yang konvensional ke, Islami ke, zahirnya lebih kurang aja. Bila tuan-tuan meninggal dapat pasal itu. Ya. Tapi kalau yang Islami, mempasan yang diberikan kepada tuan-tuan itu anda hibah juga. Jadi hibah hari ini memang memainkan peranan penting dalam banyak hal. Of course lah dalam konteks kewangan semasa, ya. Hatta kalau tuan-tuan nak hibahkan kepada siapa-siapa lah di atas dasar tertentu, terpulang pada tuan-tuan. Tidak ada apa masalah sama sekali, ya. Sebab saya ada dengar juga lah ceramah, ya. Dia kata orang hari ni banyak hibah, dia kata. Ya, sikit-sikit hibah. Sikit-sikit hibah. Nak buat lari faraid, dia kata. Macam tak percaya kepada hukum Allah dan tak yakin pada faraid itu sendiri. Malah lebih buruk lagi mengurangkan, ya, harta yang sepatutnya waris-waris dapat. Jadi itu satu benda yang agak negatif lah, yang kita lihat dan dengar lah. Dalam konteks hibah, seolah-olah macam dia sailam atau cross faraid yang sepatutnya dibahagikan selepas kita mati. Kita masa kelas muamalat sebelum ni tuan-tuan, kita dah bincang bab ni. Sebenarnya pemberian semasa hidup, hibahlah khususnya, atau apa-apa saja, hadiah, sedekah, wakaf, ya, wasiat bahkan. Walaupun wasiat ni sebenarnya dia merujuk pada pemberian selepas mati, tapi kita bagi masa hidup lah, cuma kok kasih selepas kita mati. Dibandingkan dengan faraid, sama saja, dua-dua hukum Allah. Dua-dua hukum Allah. Apa hibah hukum kita? Ustaz buat, ataupun pakar kewangan tu jangan buat. Tak. Pemberian semasa hidup ni hukum Allah. Ya. Faraid pun hukum Allah juga. Jadi tak ada beza antara kedua-duanya. Dua-dua ada peruntukannya dalam syarak, khusus dalam fiqh muamalat tu sendiri. Ya. Nombor satu. Nombor dua, masing-masing ada kepentingan masing-masing. Ya. Dan bila kita hibahkan harta kita, atau kita sedekahkan, atau kita hadiahkan, atau kita wakafkan bahkan, wasiat seumpama, dia tak ada kena-mengena dengan mengurangkan faraid lah, apa lah, tak ada. Ya. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Dan memang ada golongan-golongan tertentu yang perlu kepada benda ni. Macam masjid surau, dia perlu kepada sedekah tuan-tuan. Adakah jika tuan-tuan bersedekah kepada masjid surau, ia akan mengurangkan harta waris bila tuan-tuan meninggal nanti? Tak. Ya. Allah Ta'ala dah benarkan. Malah Allah Ta'ala menggalakkannya. Hibah pun sama tu. Ya. Yang ketiga tuan-tuan, dalam banyak hal pemberian semasa hidup ni dia lebih memudahkan. Pasal apa institusi kewangan macam yang saya sebut tadi, macam tabung haji, macam ASMB, pasal apa dia buat hibah-hibah ni? Pasal apa? Pasal apa dia tak biarkan saja harta tuan-tuan untuk dibahagikan secara faraid after tuan-tuan mati? Pasal apa dia pun nak sibuk sangat? Pasal dia nak memudahkan. Ya. Kerana kita tak nafi lah tuan-tuan. Pemberian semasa hidup, hibahlah khususnya dibandingkan dengan faraid. Faraid lebih payah lah, lebih susah. Tambahlah konteks hari ni, banyak tata cara dan pentadbirannya, banyak kerja yang tuan-tuan nak kena buat, tak masuk birokrasi lagi. Sampai hari ni tuan-tuan, 50 bilion harta orang Malaysia yang Islam ni tertunggak, tak dibahagikan kepada waris-waris. 50 bilion, 50 bilion beku tuan-tuan. Siapa tak uruskan? Dan saya yakinlah tuan-tuan sendiri pun ada pengalaman faraid harta, tak kisahlah mak bapak tuan-tuan ke, adik-adik tuan-tuan ke, yang mana terbengkalai, betul tak?
Dan saya personally pun, baik belah mak saya faraid terbengkalai, baik belah bapak saya faraid terbengkalai. Malah nak pergi jabat tanah bertahun-tahun. Tidak. Malah itu, malah ini. Akhirnya after banyak tahun baru selesai. Pasal apa begitu? Yalah, bukan senang nak urus faraid ni. Ya. Jadi ada kepentingan dan kelebihannya di situ. Of course lah konteks kewangan pada hari ini, ya. Jadi ada banyaklah kelebihan dan kepentingannya di situ. Jadi kita jangan kata pemberian semasa hidup, hibah khususnya hidup saya lah farid apa gitu ini tak benar sama sekali, ya. Dan tuan-tuan, lebih khusus lagi ataupun more important than that, memang ada golongan-golongan tertentu yang perlu kepada pemberian semasa hidup ni, khususnya hibah ni perlu. Ya. Dan kita lihat pakar-pakar ataupun ahli-ahli lah dalam bab muamalat, tuan. Dia kata ada banyak golongan yang perlu kepada instrumen hibah yang ada pada hari ini. Selain daripada dia memudahkan, ya. Antaranya orang yang kahwin, lepas tu tak ada anak. Rumah sebiji lah, anak tak ada. Ataupun dia ada anak tapi anak perempuan. Ya tak? Kalau dia tak hibah, apa jadi? Contoh macam saya kan, saya anak perempuan seorang aja. Rumah sebiji aja. Oh, kalau rumah 10 biji tak apa juga kan. Rumah sebiji aja. Ya. Dan rumah tu tuan-tuan memang sebahagian daripadanya memang daripada harta bini saya jugalah. Pasal dia kerja, dia beli tu, dia beli ni, dia beli tu, dia beli ni. Kita rumah seketul aja. Barang dalaman semua bini yang buat. Dan dia beli sebahagiannya daripada harta atau duit gaji dia sendiri. Kalau minta dengan lelaki, kadang ada bui, kadang ada dok, dia beli sendiri. Tak? Kita beli hak asal-asal lah, macam television kita beli, peti ais kita beli. Tapi hak lain-lain tu, ni beli. Kan? Ya? Apa jadi kalau saya mati? Dan kalau saya tak hibahkan harta itu, apa jadi? Bini saya dapat 1/4 je. Ya. Orang tua dia, saya dapat lebih banyak daripada isteri saya. Tak? Tak apalah, faraid ni okey aja. Kalau mak bapak saya tak ada, itu kalau saya tak ada anak, dia isteri dapat 1/4. Kemudian mak bapak dapat 3/4. Kalau ada anak, isteri dapat 1/8. Mak bapak dapat berapa saya tak ingat. Saya ni bukan arif sangat bab faraid ni. Tapi cerita dia begitulah. Tak apalah kan. Kalau mak bapak saya tak ada, dia pergi daripada adik-adik saya. Okeylah kan, faraid okey. Tapi tuan-tuan agak-agak, apa yang akan berlaku? Kalau saya tak ada anak, bini saya dapat 1/4. 3/4 lagi adik-adik saya dapat. Ya. Kalau rumah tu 400,000, 300,000 adik-adik saya dapat. Bini saya punya 100,000 je. Okeylah, tak apa, memang tak apa. Habis tu macam mana nak buat? Tu yang jadi banyak kes rumah tu dijual. Pasal adik-beradik ni nak duit. Habis tu dia nak ke apa? Tak payahlah. Masuk nama lah dalam rumah tu, dalam geran tu. Kebiasaannya dia akan nak duit lah sebagai ganti. Okey, bini awak nak rumah tu kan? Bayarlah 3/4 daripada nilai rumah tu. Bini saya nak cari duit mana 300,000 nak bayar ke adik-beradik saya. Akhirnya apa yang berlaku? Rumah tu terpaksa dijual kerana nak bagi secara faraid. Itu antara dia punya keburukan lah, ya? Ataupun menyusahkanlah kepada waris-waris kita, ya? Saya tak kata faraid itu menyusahkan, tidak. Tapi konsekuensi dia begitu, ya? Faham tak maksud saya ni? Ya? Kalau adik-beradik saya boleh masukkan nama saja dalam rumah tu, tak apa. Tapi takut-takut dia nak duit. Rumah ni awak punya 1/4 je, 1,000. 3/4, 300,000 tu kami punya. Dah hak kami bayarlah. Rumah tak awak ambil lah. Kebiasaannya begitu. Ya. Dia pun nak hak mereka kan. Jadi rumah kita pun nak rumah tu, dia akan cari duit bagi. Kalau dia ada duit, kalau dia tak ada duit, rumah tu akan dijual. Maka kita tu je ada harta pun untuk beri kepada isteri dan anak kita.
Jadi saya hibah siap-siap. Ya tak? Tak boleh lah. Saya lah faraid. Tak. Saya nak memberi kesenangan kepada anak isteri saya tak kala saya tiada nanti, supaya dia ada tempat berteduh. Dan tak perlu susah-susah dia nak bayar kepada adik-beradik saya daripada harta yang saya tinggalkan itu. Saya nak bagi dia masa saya hidup. Apa salahnya? Tuhan bagi. Ya tak? Jangan kata hibah saya lah faraid pula. Kadang-kadang tuan-tuan, dia ada anak angkat. Kalau dia tak hibah kepada anak angkat dia, tak ada bahagian buatnya. Tak ada bahagian. Mana ada anak angkat dalam faraid. Jadi peruntukan hibah tu ada kepentingannya. Ya. Awak tahu dah kalau awak mati, anak-anak orang lain dapat belaka. Ada anak angkat seorang, dia tak dapat, bagilah sesuatu semasa awak hidup. Sekurang-kurangnya, walaupun awak sekadar bapa angkat saja. Tapi kalau bapa angkat ni bela anak tu daripada kecil, dia macam bapa anak sendirilah. Jadi peruntukan tu bagus. Banyak tuan saya lihat golongan-golongan yang perlu kepada instrumen ataupun pertukaran yang ada dalam syarak. Allah Ta'ala tak buat benda tu sia-sia. Ada sebab dan tujuan dia. Memanglah awak tak nampak kebaikan hibah ni, tapi bagi golongan-golongan yang memerlukan, dia nampak dan dia perlu benda tu. Ya tak? Ya. Orang yang tak kahwin umpamanya sama juga. Dia tak ada anak, tak ada isteri, mak bapak pun tak ada. Mana pergi harta dia? Kepada adik-beradiknya. Boleh jadi dia nak beri kepada orang tertentu. Dia ada anak saudara dia sayang, ataupun mungkin dia ada, tak tahulah kan. Ya? Isyak tak? Sekejap je.
Allahumma rabbana tashhadu. Okey, baik. Jadi saya sebut tadi kan, mungkin orang yang tak ada anak, tak ada isteri, ada orang lain yang dia sayang, dia nak bagi anak tetangga dia ke, anak sepupu dia ke, tak? Mana tahu. Jadi perlukan tu pun amat baik untuk orang seumpama ini. Mungkin ada orang tuan-tuan, dia ada anak yang berbakti kepadanya, lebihlah daripada anak-anak yang lain. Kalau dia mati, semua orang dapat faraid lah. Tak? Jadi dengan adanya hibah, orang hak duk jaga dia daripada dia sakit sampai dia matilah terutamanya, dia boleh bagi lebih. Macam saudara saya, pok dia bagi hibah kat dia lebihlah daripada orang lain. Orang lain dia dah hibah siap-siap lah, hak ni. Hak jaga dia ni dia bagi lebih sikit. Pasal dia jaga kita. Ada pertukaran tu untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia tak bagi awal-awal masa hidup, dia bagi ikut hibah. Hak jaga dia pula anak perempuan dapat sikit berbanding anak lelaki. Bukan kata faraid itu tidak ada, tidak. Pasal faraid ini dia tak ambil kira keadaan-keadaan itu. Lelaki dapatlah 2/3, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Kadang-kadang anak perempuan tu yang bakti duk jaga kita tu, kita nak bagi lebih, gunalah pertukar hibah itu. Tak? Ataupun kita lihat anak lelaki kita ni semua senang-senang berlaku, anak perempuan ni susah. Tak? Untuk lelaki pula jenis kerja tak menentu. Jadi kalau kita tidak hibahkan awal-awal, pergi faraid, hak lelaki ni dia confirm dia nak 2 dan dia akan dapat 2. Takkan dia orang senang. Hak perempuan ni pula dapat 1 bahagian, dia pula orang susah. Jadi kita nak bagi secara lebih sikit lah masa kita hidup. Jadi ada banyak kebaikan dan kelebihannya di situ. Termasuk orang yang berpoligami, orang ramai isteri. Isteri ni makin ramai, makin sikit portion faraid dia. Jadi kita nak bagi lebih. Orang yang ada anak istimewa, tuan, faraid dia tak kira anak istimewa ke, anak tak istimewa ke. Itulah portionnya. Tapi mungkin kita nak bagilah hibah tertentu kepada anak istimewa ni, sebab nak dibandingkan hak waras ni, hak okey ni, mungkin dia ni sikit kan. Tapi kalau anak istimewa, dia perlukan pembelajaran yang lebih. Ada banyak golongan yang boleh guna pakai. Pertukaran yang ada dalam syarak dari sudut pemberian-pemberian semasa hidupnya, hibahlah khususnya. Jadi dia satu perkara yang amat penting sekali. Ala kulli hal, harta yang kita dapat daripada pemberian-pemberian semasa hidup seumpama ini, ia adalah harta yang halal, yang boleh kita terima dan kita munafaatkan. Baik, kemudian next nanti kita masuk harta wasiat. Wasiat ni pemberian selepas kita mati, tapi hendaklah kita beritahu semasa kita hidup. Dia dalam konteks pemberian juga sebenarnya. Dan dia tak lari banyak lah. Cuma wasiat ni secara khususnya dia ada ayat Quran dia dan dia ada hadis Nabi in spesifik yang agak berbeza dengan hadiah, sedekah atau hibah. Dan wasiat ni tuan-tuan, dia tak boleh kepada waris dan tak boleh lebih 1/3. Berbeza dengan hak tadi. Hibah, wasiat dan hadiah ni dia boleh kepada waris dan bukan waris, dan dia boleh sahaja melibatkan ke semua harta-harta kita yang ada. Kita nak hibah semua belakang boleh. Saya ada saudara, bukan saudara lah, jiran-jiran. Anak dia semua perempuan, 3 orang. Dia ada 4 biji rumah. 1 dia hibah kat isteri dia, 3 lagi dia hibah kepada anak-anak perempuannya. Tapi bila dia mati, adik-beradik tak puas hati pula. Tapi tak puas hati, awak tak boleh buat apa. Tak? Awak nak tak puas hati apa? Awak dah ada rumah, dah ada semua. Awak pun ada anak-anak. Baguslah dia hibah kepada isteri dan anak-anaknya. Tak? Dan dia sah di syarat. Jadi kita tak boleh kata tak puas hati begitu. Oh, lorak hibah dia kata. Patut aku dapat wasiat. Lorak hibah dia kata. Patut aku dapat faraid tu. Lah, suka hati dia lah harta dia. Kalau dia beri semasa dia hidup, dia sit. Dan mana-mana yang dia tak beri semasa hidup, baki tu, awak ada bahagian, awak ambil lah. Kalau tak ada lah rezeki awak. Itulah cerita dia. Ya tak? InsyaAllah ta'ala. Ya. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan? Nanti untuk hibah ni ada kat belakang tu, ada rukun dan syaratnya. Di mana dalam banyak hal pun dia ada isu juga. Contohnya dia beri kepada anaknya, tapi dia tak tukar nama siap-siap. Itu pun satu masalah dalam konteks hari ni.
Kerana tak boleh tidak, perlu ada dokumentasi. Dan ada satu syarat lagi bersabit dengan hibah pemberian semasa hidup ni, dia mesti qabat. Qabat ni maknanya kita beri dan dia telah menggunakan harta itu. Dia dah ambil kuasa. Kalau kita beri mulut saja, kemudian kita tukar nama dan dia belum qabat, belum tasarruf, maknanya dia tak menguasai lagi harta itu. Dia ada isu juga. Takut-takut waris-waris yang lain boleh dispute. Jadi kalau boleh kita buat ikut tata cara yang betul lah. Tak susah. Ya tak? Kita bagi kat dia, kita tukar nama, dia pun tahu kita bagi secara spesifik harta-harta tertentu. Kemudian dia dah qabat. Kalau kita bagi kenderaan, dia dapat kunci. Kalau kita bagi rumah, dia dapat kunci geran atas umpamanya. Maka selesai, itu saja. Sebab ada juga orang kata kalau kita bagi saja, tapi anak pun tak tahu nahu, maka dia wajib pergi kepada faraid. Kadang tak pernah juga tu. Sebab kalau kita bagi, walaupun anak kita tak tahu nahu di mana tempat yang kita bagi, sebenarnya dengan persetujuan waris-waris tu boleh meneruskan pembagian itu. Cuma kalau waris tak setuju, tu jadi masalah tu, dia kena pergi dah kepada faraid. Adalah tata caranya. Nanti dalam bab hibah tu kita akan bincang. Apa nak tanya, Pak? Tak dengar tu. Apa? Bagi sama rata hibah? Hibah sama rata? Bagi sama rata untuk hibah. Untuk apa ni? Dia dah mati. Okey, bila mati dia kena faraid lah. Faraid ni secara umumnya masing-masing ada bahagian dan portion masing-masing. Dia ada dia punya table, dia ada dia punya pembahagian dia. Which is yang pakar sajalah. Saya pun boleh rujuk. Tapi saya bukan ahli. Okey, itu secara umumnya. Tapi kalau waris-waris yang ada bersepakat untuk kita bagi sama rata, terpulang. Kerana itu hak waris-waris. Boleh saja. Hatta kalau dia tak nak pun, patut dia dapat bahagian dia. Oh, saya tak nak bahagian saya sebab saya dah kaya. Awak ambil lah. Boleh. Ataupun masing-masing tak nak ambil. Boleh juga. Allah. Macam kain baju mak kita. Pinggan makuk mak kita. Benda-benda macam tu. Kadang-kadang orang tak nak. Tak apa, tak nak bagi tahu. Saya tak nak. Jadi hak nak tu ambil. Tapi buat persetujuan lah. Ni macam mana kain baju mak kita, pinggan makuk mak kita. Siapa yang nak ambil lah. Ya tak? Kita halal-halal lah. Setuju. Ambil lah. Ya tak? Awak ambil banyak ni, hak ni ambil banyak ni. Janji with the agreement. Dengan persetujuan waris-waris. Nak bagi sama rata kok. Dia tak nak ke. Ataupun harta mak ni kita sedekah kat masjid lah. Sebab kita pun kaya lah ke. Setuju. Tak apa. Ya. Tapi kalau tidak ada persetujuan seumpama itu, dia mesti dibahagikan secara faraid. Secara umumnya begitu. InsyaAllah ta'ala. Ada nak tanya lagi tak? Ada soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada, next nanti kita masuk harta halal. Sebenarnya ialah wasiat. Wasiat ni tak banyak lah ya. Mungkin saya sentuh-sentuh begitu saja. Ada lagi lah pemusakaan faraid lah, komisen, keuntungan jual beli dan keuntungan pelaburan. Ni dalam konteks perniagaan lah ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi sikit sebanyak perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatnya. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.